rugilah. Kita puasa letih satu hari tapi dapat pahala sikit je. Silap bulan tak dapat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi, saya Kamaruh. Hari ini saya nak sharing sikit berkenaan dengan puasa bulan-bulan Ramadan ni. Kita sharing sikit, berkongsi supaya puasa kita ni insya-Allah bila kita dengar perkongsian-perkongsian baik ni, akan kita dapat meningkatkan kualiti puasa kita. Saya dengar ni pun daripada ustaz semalam, sebelum sembahyang Jumaat tu ada ustaz bagi briefing sikit, briefing lah orang kan, pasal puasa ni. So saya rasa benda ni sangat bagus untuk kita berkongsi dan tengok diri kita, puasa kita macam mana. Saya pun bila tengok, wah aku ni dekat mana, kita boleh tahu, kita boleh nilai kita sendiri. Kita bila belajar dan kita tahulah, insyaAllah. So sebelum kita start, hari ni saya nak sharing berkenaan dengan 3 tingkatan puasa yang daripada kitab Imam Al-Ghazali. Sebelum tu kita tengok dulu apa definisi puasa lah. Okay? Kalau puasa ni dalam bahasa Arab, dia sebut asyam ataupun as-saum, yang berarti menahan daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membutuhkan puasa lah. Okay? Alright, kalau kita nak tengok Al-Quran, okay, puasa ni ada ayat Allah turun ni supaya kita dengar, supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan. Okay? Ayat surah Al-Baqarah ayat 183, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, okay? Seperti juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Okay? So ini adalah kita punya guide lah, Al-Quran. So kita puasa bulan Ramadan, bukan kita je, orang sebelum kita pun. Okey, berbalik kepada 3 perkara yang saya nak sebut tu, 3 tingkatan puasa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kita kena tahu tingkatan puasa kita ni dekat mana. Okey, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa ni ada 3 tingkatan. Yakni puasa yang pertama, puasa orang awam. Okey. Yang kedua, puasa orang khusus. Dan yang ketiga adalah puasa khusus buat orang yang khusus. Kepada yang dah tahu ni, saya sebenarnya dah tahu, tapi bila saya tak buat video, jadi saya lupa. Jadi kita tak ingat dah, bila datang bulan puasa tak ingat. So bila ustaz bagi tahu, kita baru ingat. So rasa baik kita buat video ni supaya kita boleh ingat diri kita sendiri dan juga kawan-kawan kita dan juga subscriber kita. Okeylah, kita belajar sikit lah nama Arab tingkatan puasa ni. Okey, dalam kalau tengok kitab Al-Ghazali ni, Imam Al-Ghazali ni kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 3 tingkatan puasa. Pertama, syaumul umum, puasa orang umum. Syaumul khusus, puasa untuk orang yang khusus. Dan syaumul khususil khusus. Ada 3 tingkatan puasa ni supaya kita belajar dan kita boleh improve, supaya kita ada motivasi lah nak mencapai tingkatan-tingkatan ni, apa-apa pun dalam bidang kan. Okay? Yang pertama, tingkatan pertama ni, okay, puasa orang awam, orang kebanyakan. Okay, apa maksud dia? Kita kena tahu ni, puasa orang awam adalah menahan makan dan minum, okay, dan menjaga kemaluan dari godaan syahwat. Ini basic lah. Tingkatan puasa ini menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah tingkatan puasa paling rendah. Kenapa? Kerana dalam puasa ini hanyalah menahan dari makan, minum dan hubungan suami isteri. Rasulullah SAW cakap puasa ni puasa orang yang rugilah. Sebab apa? Rugilah. Kita puasa letih satu hari tapi dapat pahala sikit je. Silap bulan tak dapat langsung. So banyak Nabi cakap orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala berpuasa. Yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Rugilah. Kita dah ikhtiar satu hari suntuk pukul daripada lepas subuh sampai lah maghrib kita puasa, kita dapat pahala sikit je. Silap hari bulan tak dapat pahala langsung. So takkan kita nak sampai tahap macam tu saja. So jadi puasa pertama ni, iaitu puasa orang awam ni, ini kalau untuk budak-budak tak apalah, dia baru nak belajar. Tapi kita orang dewasa ni, kita kena improve supaya kita dapat tingkatan yang kedua sekurang-kurangnya. Okey?
Puasa yang kedua, iaitu puasa orang khusus, adalah selain menahan makan dan minum serta syahwat. Okey. Puasa ini juga menahan pendengaran, pandangan, ucapan, gerakan tangan, kaki dari segala bentuk maksiat ataupun dosa. Ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Maka puasa ini sering disebut dengan puasa para solihin, orang-orang yang soleh. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam tingkatan puasa kedua ini kecuali harus melewati 6 perkara sebagai syaratnya. Okey, iaitu pertama, menahan pandangan dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan, menjaga lidah, perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat, berkata keji dan mengharuskan berdiam diri. So bulan puasa ni kita banyak terbaik, kalau benda tu tak perlu, baik kita diam je. Macam tu. Okey, menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta membaca Al-Quran, menjaga pendengaran, okey, mencegah anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa ataupun maksiat. Ini dia. Tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa sampai perutnya penuh. Tu dia. Penuh dengan makanan. Hatinya sentiasa diliputi rasa cemas. Macam takut lah. Okey, macam nervous dan mengharap, hati dia mengharap kerana tidak tahu apakah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Taala. So dia rasa macam takut Allah terima dak puasa aku ni. Itu kalau kita boleh sampai tahap macam tu, hati kita berdebar, puasa aku ni aku dah buat salah ni, Allah terima ke tak? Kalau sampai tahap macam tu, insya-Allah kita dah sampai tahap kedua. Penting tu. Kena sampai tahap tu. So tapi nak sampai tahap yang kedua ni bukan perkara mudah lah. Nak berkata-kata yang baik, tak nak mendengar orang mengumpat, sebab sekarang ni zaman handphone, zaman teknologi handphone ni. Kalau bila ada handphone depan mata ni, buka aja apa ni, Facebook, IG, macam-macam lah. Kalau buka paper ke apa, lain macam tu. Itu memang dugaan betul tu. Kalau kita pula buat kerja pula, tengah buat kerja, tiba-tiba ada masuk pop-up, macam-macam lah surat khabar ni. Yang baik adalah alhamdulillah, tapi dia cakap benda yang tak baik tu. Okey, tingkatan yang ketiga, puasa tingkatan yang ketiga. Okey, ini puasa orang-orang yang lagi soleh. Kalau tadi yang kedua tu kita panggil sebagai orang yang soleh, ataupun kita panggil puasa orang elit lah. Yang ketiga ni elites among the elites. Dalam elit tu ada elites lagi. Itu puasa ketiga. Okey, apa itu puasa ketiga? Tingkatan yang ketiga. Puasa tingkatan ketiga ni lah puasa khususnya orang yang khusus, adalah puasanya hati dari kepentingan dunia yang jangka pendek ni. Okey, dia tak fikir sangat pasal dunia ni. Okey, dia lebih kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Alright. Puasa khusus yang lebih khusus, iaitu di samping hal di atas, adalah puasa hati dari segala keinginan yang hina dan segala fikiran dunia, serta mencegah memikirkan apa-apa selain Allah Subhanahu Taala. Okey. So kalau ikut menurut Imam Al-Ghazali ni, tingkatan puasa yang ketiga ni adalah tingkatan puasa para nabi, siddiqin dan muqarrabin. Ini peringkat tinggi. Kalau dapat level ni, alhamdulillah lah. Tapi kita dapat level yang kedua tu, alhamdulillah lah. Sebut memang senang, tapi nak buat belum tentulah. So kita berusaha lah. So kita dah belajar 3 tingkatan puasa ni. Yang pertama, puasa orang awam, puasa khusus. Lepas tu yang ketiga ni puasa khusus untuk orang yang khusus. So sekurang-kurangnya kita kena sampai tahap yang kedua lah, sebab kita dah dewasa ni, umur dah berapa ni. Kalau kita ikut umur Nabi 63 tahun. Kalau dah umur 40 tahun, ada 23 tahun lagi. Takkan kita nak puasa kita sama macam budak-budak, orang awam.
puasa tahan lapar dahaga, tapi cakap yang bukan-bukan, mulut tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga. Saya tak kata siapa-siapa lah, kita kata diri kita sendiri lah, supaya kita lagi bagus. Orang lain kita jangan cakap. Kalau kita cakap kepada orang lain, itu dah masalah lah. Maknanya kita masih level nombor 1, puasa nombor 1. So kita kena improve supaya kita dapat jaga semua-semua ni. Jaga diri kita, lidah kita, banyakkan berzikir, baca Quran, faham Al-Quran, supaya kita lagi bagus kita punya puasa. Dan insyaAllah supaya kita berharaplah supaya Allah tingkatkan puasa kita ni jadi puasa level yang kedua sekurang-kurangnya. Kalau level pertama ni rugilah. Nabi dah pesan, orang yang macam ni dapat dahaga dan lapar saja, pahala sikit sangat kalau dapat pun. Rugilah, kita dah usaha banyak-banyak. So bila kita belajar, kita dah tahu pasal 3 tingkatan puasa ni, so kita kena usahalah. Kalau kita tengok diri kita ni, level 1 je, kita kena improve. Kurangkan dengan benda-benda yang tak baik, tengok benda-benda yang tak baik dalam puasa ni, berkata-kata benda yang tak baik. Kalau suka marah-marah tu, ada masalah lah tu. Suka cakap yang bukan, kalau kita dengar cakap yang bukan-bukan ni, kalau maki-maki lagi teruk. So benda ni kena jaga. Kalau benda-benda yang ada, maknanya kita masih lagi level pertama. Nabi cakap level pertama ni, orang ni akan dapat lapar dan dahaga sahaja, pahala tak dapat, sikit je dapat, rugilah. Sebab tu kalau bulan Ramadan ni, ramai kita tengok, ramai orang buat sedekah, buka puasa semua ni, sebab orang nak tarik pahala ni supaya dapat banyak, supaya meningkatkan tadi level kedua, puasa orang khusus. Buat banyak kebaikan, kurang mendengar benda-benda yang tak mendengar benda-benda yang merosakkan pahala puasa, berkata-kata, pandangan dan sebagainya. Kita kena capai puasa orang kedua, iaitu puasa khusus. Okey. Kalau boleh sampai level ketiga tu hebatlah tu. Alhamdulillah. InsyaAllah. So sebab bila kita tahu benda ni, so kita akan berusaha. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak berusaha? Sebab kita tak tahu level-level. So dia samalah macam kita kerja pun, kita nak improve kita punya tingkatan kita punya profession tu, kena improve lah kita punya performance. Okay, so setakat itulah dahulu perkongsian kali ini. Semoga berjumpa lagi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat puasa yang terbaik sekurang-kurangnya tingkatan yang kedua, dan insyaAllah kita berjumpa di syurga nanti, insyaAllah. Kita kena doa, benda-benda baik ni kita kena share, sebab dalam Al-Quran pun disebut orang-orang yang berjaya ni orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. So kalau kita guna YouTube ni untuk berpesan-pesan benda yang baik, alhamdulillah. So kita akan, kalau rakyat Malaysia ni ada 35 juta, so kalau semua berkongsi benda-benda baik, bagus, penuh kebaikan. Kalau ada 10% pun dah ramai dah tu. So semua buat YouTube pasal kebaikan je. So benda, jadi kita punya handphone pun penuh dengan kebaikan je. Tapi kalau benda tu perkara yang sebaliknya, Allah Akbar, rugilah. Gunakan teknologi ni cakap benda-benda yang bukan-bukan, benda yang sia-sia. So kita punya pahala pun drop jadi level 1. Rugilah. Pahala pun tak dapat, lapar dahaga je. So semoga berjumpa lagi dan kita berjaya mendapat puasa yang terbaik. Sekurang-kurangnya level kedua pun insyaAllah lah, alhamdulillah lah. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.